إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين. قال الناظم الإمام العالم العلامة أحمد بن محمد الدردير رحمه الله تعالى قال: فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهله، والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفا. Kata Nazim, penyusun matan Al-Kharidah Al-Bahiyah, Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini, amin. Katanya dalam bait yang ke-14, ini masuk dalam makna wajib, mustahil dan jaiz. Makna wajib, mustahil dan jaiz. Wajib, macam yang dibincangkan dalam kelas yang lepas, ialah sesuatu perkara yang diletakkan ataupun yang dihukumkan dengan wujub, perkara yang dihukumkan dengan mesti ataupun pasti. Mustahil ialah perkara sesuatu yang dibincangkan, yang diletakkan oleh akal hukumnya dengan imtina' ataupun ternafi, tak boleh. Sebab tu sebahagian daripada ulama letak terus makna dia karut, sesuatu yang karut, maksudnya sesuatu yang tidak diterima oleh akal, dihukumkan dengan karut oleh akal. Dan jaiz maksudnya perkara sesuatu yang dihukumkan dengan jawaz, dengan harus, dengan boleh. Ini kembali pada perbincangan yang lepas lah, perbincangan dalam bait yang ke-9 dan yang ke-10. Jadi hukum yang diletakkan ke atas sesuatu yang bersifat dengan hukum tu, kalau hukum tu wujub, sesuatu yang bersifat dengan wujub, nama dia wajib. Hukum istihalah, sesuatu yang disifatkan dengan istihalah, sesuatu yang dihukumkan dengan istihalah, nama dia mustahil. Dan hukum jawaz, harus, sesuatu yang disifatkan ataupun yang dihukumkan dengan jawaz, maka nama dia jaiz. Maka wajib, mustahil dan jaiz kena kepada perkara yang bersifat ataupun yang dihukumkan dengan hukum tersebut. Bandingan mudah kita nak bagi faham, sesuatu tu kita katakan zat lah dan hukum yang diletakkan ke atasnya kita katakan pakaian, baju, betul lah. Pakaian, baju. Seumpama kita kata belajar sebagai sifat, zat yang bersifat dengan belajar dinamakan pelajar, gitulah. Maka wujub itu hukum. Sesuatu yang disifatkan dengan wujub tu nama dia wajib. Jadi sebahagian orang dia
tak boleh nak beza ataupun keliru di antara wujub dengan wajib. Tu beza dia lah secara mudahnya. Wujub tu hukum, wajib tu sesuatu yang bersifat dengan hukum tu. Wujub tu pakaian kalau kita dengan misal tadi, wajib itu ialah sesuatu yang dipakaikan dengan hukum tu. Tu maksud mudahnya. Maka kata Nazim rahimahullahu ta'ala, fal wajibul aqliyu ma lam yaqbali al-intifa fi dhatihi fabtahili. Asalnya al-intifa'u dengan hamzah lah, tapi dihazafkan sebab untuk menjaga susunan syair. Jadi al-intifa. Ni biasalah benda tu. Hamzah yang di belakang selepas daripada alif ni kadang-kadang ada, kadang-kadang dihazafkan. Dia benda yang mustakmal dan benda yang dipanggil fasih dalam bahasa. Safinat wafa dengan wafa itulah. Maka terjemahannya, maka yang wajib akli tadilah, yang wajib akli maksudnya sesuatu yang disifatkan dengan wujub akli. Sesuatu yang disifatkan, sesuatu yang akal hukumkan bahawasanya dia memang wajib, dia memang wujub, adalah sesuatu yang tidak menerima penafian pada zatnya. Penafian dengan makna ternafilah dalam bahasa kita mudah-mudah, dalam bahasa tok guru kita, intifa dengan makna ternafi. Sesuatu yang tidak menerima ternafi pada zatnya. Fabtahili, maka rayulah dengan penuh kesungguhan. Kemudian tambahan daripada penterjemah, kepada Allah. Rayu tu kepada Allah agar kamu diberikan kefahaman supaya dapat beza yang mana wujub, yang mana wajib, dan supaya dapat kenal apakah yang wajib yang sebenarnya. Apakah yang wajib yang sebenarnya. Tak apa, kita baca dulu. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dhatihi thubuta diddul awwali. Mustahil pula ialah setiap sesuatu yang tidak menerima pada zatnya akan sungguh. Maka mustahil adalah berlawanan dengan yang pertama, dengan wajib. Wa kullu amrin qabilin lil intifa' walithubuti jaizun bila khafah. Setiap perkara yang menerima penafian dan sungguh, yang menerima ternafi dan sungguh, subut, adalah jaiz, adalah perkara yang harus tanpa kesamaran. Tanpa kesamaran. Baik, satu-satulah bincang satu-satu. Maka perkara yang wajib akli, sesuatu yang wajib pada akal, ditafsirkan ataupun yang diberikan ta'rifnya ialah ma la yaqbalul intifa' fi dhatihi. Ma la yaqbalul intifa' fi dhatihi. Sesuatu yang tidak, perkara yang tidak menerima, maksudnya akal tidak membenarkan, ternafi, tiadanya ataupun ternafinya. Maksudnya perkara yang akal tidak mampu ataupun tidak boleh menolaknya. Akal yang sejahtera, akal yang salim, akal yang dipandukan dengan musallamat aqliyah dan juga kawanin, kaedah-kaedah akal, kaedah-kaedah berfikir yang tepat, dia tidak akan menafikan perkara itu sekali-kali. Dan perkara tersebut tidak ternafi sekali-kali, sama ada difikirkan pada akal ataupun tidak. Misal, contohnya seperti mana kita katakan Allah Subhanahu wa ta'ala, misal pada hak Allah bersifat dengan wujud, bersifat dengan ada. Jadi Allah itu maujudun, Allah bersifat dengan wujud. Maka akal tidak menerimanya, kerana Allah yang kita katakan sebagai satu nama bagi Tuhan yang menciptakan alam ini secara keseluruhannya, mustahil. Maksudnya akal tidak menerima pencipta itu tiada. Maka yang ni yang dikatakan wajib. Maka ada Allah itu wajib pada akal. Tu kalau belah Tuhan lah. Kalau belah kita makhluk, belah kita baharu ni macam-macam lah yang kita boleh misal. Contohnya kita katakan ibu bagi seseorang itu lebih tua daripada anaknya. Ibu lebih tua daripada anak yang dilahirkannya. Maka yang ni wajib pada akal. Ataupun dua itu campuran daripada satu dan satu. Satu itu sebahagian daripada dua, dia juga lah. Satu itu sebahagian daripada dua. Dia panggil al-wahid nisful ithnain. Satu sebahagian daripada dua. Ini juga akal tidak menolaknya. Maka ni yang dimaksudkan dengan perkara yang wajib pada akal. Perkara yang tidak ternafi. Itu perkara yang tidak ternafi.
li dhatihi ataupun fi dhatihi, fi lil muqayasah dia panggil, bin nisbati ila dhatih, nisbah pada dirinya. Apa maksud nisbah pada dirinya? Maksudnya tidak melihat kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang kemudiannya ditentukan oleh ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia dah masuk dalam tambahan yang kedua lah. Maksudnya tanpa melihat kepada situ. Kalau melihat kepada situ, contohnya kita ni laki, orang yang laki lah, orang yang memangnya dah laki, maka dia jadi wajib lah. Walaupun asalnya seseorang tu dia boleh laki-laki dan dia boleh jadi perempuan. Cuma bila dah ditakdirkan, dah ditentukan oleh Allah dan telah dimaklumi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala manusia yang sekian-sekian secara spesifik dia tu laki, maka dia wajib. Sebab mustahil berubah ilmu Allah taala jadi salah. Yang tu dah campuran yang lain. Benda tu bukan wajib pada akal, tapi dia sesuatu yang harus, yang dihukumkan kemudiannya dengan wajib, sebab dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu tak termasuk dalam takrif ni. Yang termasuk dalam takrif ni perkara yang wajib pada akal pada dirinya. Maksudnya tanpa ada campuran ataupun kemasukan maklumat yang lain ke atasnya, tanpa dicampurkan ataupun tanpa dilihat daripada sudut yang lain. Melihat kepada diri dia saja, melihat kepada diri dia saja, tanpa dilihat kepada adakah dia telah ditentukan oleh Allah dengan ketentuan yang sekian-sekian ataupun tidak. Kalau melihat kepada dia telah ditentukan oleh Allah dengan ketentuan yang tertentu, maka dia berubah hukum lah. Itu bukan wajib pada akal yang dibincangkan kat sini. Dia dipanggil wajib yang aridi, wajib yang baru datang, wajib yang dihukumkan ke atasnya semula pula. Itu tak masuk. Sebab tu dikatakan fi dzatih, pada dirinya. Maksudnya tanpa melihat kepada unsur luaran dalam meletakkan hukum, semata-mata melihat kepada dirinya, kefahamannya. Anak contohnya, anak ialah maksudnya sesuatu makhluk ataupun sesuatu yang dilahirkan ataupun yang berasal daripada sesuatu yang lain. Furuk lah. Tu makna anak. Ibu pula ialah sesuatu yang merupakan usul bagi furuknya, sesuatu yang merupakan asal bagi anak tu. Maka akal kita mengatakan bahawasanya asal mestilah terdahulu daripada furuk. Maksudnya ibu mestilah terdahulu daripada anak. Itu tanpa melihat kepada yang, semata-mata melihat kepada maknanya. Itu yang dimaksudkan fi dzatih, fi dzatih, pada dirinya, tanpa dicampurkan ataupun tanpa ditambahkan dengan pengetahuan ataupun maklumat tambahan yang lain. Contoh kita kata macam hari ini hujan ataupun tidak, ataupun esoklah, esok hujan ataupun tidak, maka dia bukan wajib hujan esok dan bukan wajib tak hujan esok. Sebab pada dirinya hujan dengan esok. Hujan kita faham makna hujan tu apa, dan esok pun kita faham makna esok tu apa. Maka melihat kepada nisbah di antara dua tu, hujan, esok, maka dia bukan perkara yang wajib pada dirinya. Tiba-tiba esok Allah izinkan kita hidup dan kita dapat lalui esok tanpa hujan contohnya. Maka esok tanpa hujan tu nisbah bagi dalam ilmu Allah telah ditentukan, dia wajib jadilah. Mustahil Allah menentukan esok tak hujan, tiba-tiba esok hujan. Sebab Allah dah tentukan lagu tu. Mustahil sesuatu berlaku berlawanan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tak dibincangkan kat sini. Sebab dia dah masuk dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, tak masuk. Sebab tu dia letakkan dengan fi dzatih, maksudnya melihat kepada dirinya saja. Melihat kepada dirinya saja tanpa melihat kepada sesuatu yang lain. Maka daripada situ juga kita faham bahawasanya benda tu dia akan kekal dengan hukum yang sama. Maksudnya secara dirinya dia memang macam tu walaupun tanpa difikirkan dengan akal. Sebab tu akal cuma penyuluh untuk memberikan maklumat ataupun untuk meletakkan hukum nisbah bagi kita, pemilik akal. Adapun pada dirinya secara hakikatnya memang begitu dah, tanpa difikirkan dengan akal ataupun difikirkan dengan akal. Maksudnya misal kalau kita buat dengan hujan esok tadi, kita fikir angka tak fikir angka, dia memang perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak macam mak lebih tua daripada anak, sama ada kita fikir ataupun tidak, dirinya memang wajib. Dirinya memang akal tidak dapat menolaknya kalau difikirkan. Kalau difikirkan. Situ. Tu wajib pada akal. Yang keduanya mustahil pada akal. Wal mustahilu ma lam yaqbali fi dzatihi thubut ad-diddul awwali. Mustahil pula ialah satu perkara yang tidak menerima pada zatnya akan sungguh, dengan huraian yang sama,
Cuma tadi kalau dalam masalah wajib ialah perkara yang tidak ternafi pada akal, mustahil pula ialah perkara yang tidak diterima pada akal. Sebab tu sebagian ulama kita terus ditafsirkan dengan karut, benda yang dihukumkan oleh akal dengan karut. Dia benda yang bohong, kalau kata Syekh Abdul Qadir Wangah ataupun ayah dia Sekap, benda yang bohong, benda yang karut lah, benda yang tidak diterima pada akal akan sungguhnya akal tak boleh terima. Kalau kata lawan, mudahlah kita bagi lawan misal yang tadi lah, iaitu Allah bersifat dengan tiada. Allah itu satu zat yang tiada, maka mustahil pada akal, sebab dia lawan bagi perkara yang wajib. Dia lawan bagi perkara yang wajib. Akal tidak menerima bahawasanya Allah sebagai Tuhan itu tiada, sebab dilihat pada makhluk telah ada. Bila ciptaan ada, maksudnya pencipta mesti ada. Pencipta mesti ada. Sama ada tu kekal ataupun tidak, itu perbincangan yang seterusnya. Tapi kewujudan makhluk, kewujudan asar, kita panggil kesan, menunjukkan adanya muassir, adanya penyebab kesan tu. Adanya penyebab kesan. Ada makhluk, ada ciptaan, maksudnya ada penciptanya. Tanpa melihat sama ada dia pernah ada dulu, dia ada sekarang ataupun dia ada akan datang, itu perbincangan yang seterusnya. Maka akal tidak menerima pencipta itu tiada. Lawan bagi yang wajib tadilah. Wajib maksudnya akal mengatakan mesti secara sungguh, secara mesti tidak boleh dinafikan pencipta mesti ada, wujud, bersifat dengan wujud. Wajib Allah bersifat dengan wujud, maka mustahil Allah bersifat dengan adam. Mesti Allah bersifat dengan ada, mustahil Allah bersifat dengan tiada. Itu lawan dia. Macam tu juga kalau kita katakan lawan yang tadi pada misal kita belah baharu ni, anak yang lebih tua daripada ibu kandungnya, ibu yang melahirkannya, dan tiba-tiba anak tersebut lebih tua usianya daripada ibu, maka itu mustahil pada akal. Sebab mustahil furu', sesuatu yang terhasil daripada perkara yang lain, lebih tua ataupun lebih berusia, ada dahulu daripada usul ataupun perkara asal yang melahirkannya. Maka akal tolak benda tu, akal tak terima. Ini kefahaman mudah tentang makna wujud dan makna wajib dan makna mustahil. Kemudian yang ketiganya, wa kullu amrin qabilin lil intifa wa lithubuti jaizun bila khafa. Dan setiap perkara yang menerima penafian, menerima ternafi, akal boleh hukumkan, akal terima kata dia tak, dan sungguh, dan akal boleh terima kata dia ya, adalah jaiz, adalah perkara yang harus tanpa kesamaran. Dia tak ada sebarang kesamaran pada makna yang harus. Akal boleh terima sesuatu itu mungkin begini, sesuatu itu mungkin begitu, ataupun sesuatu sifat itu berada pada satu zat, ataupun satu sifat itu tidak berada pada satu zat, itu akal terima. Contoh pada masalah yang pada bila kita bincangkan dalam hak Allah Subhanahu Wa Taala, boleh Allah nak mengadakan makhluk, boleh Allah tidak mengadakan makhluk. Tak ada siapa boleh suruh Allah buat makhluk, tak ada siapa boleh halang Allah daripada buat makhluk. Secara asalnya, secara asal, tanpa melihat kepada faktor Allah telah menentukan untuk buat ataupun tidak, tanpa melihat ke sudut tu. Maka secara asalnya, sebab Allah itu Tuhan yang memiliki sifat-sifat kesempurnaannya secara sempurna, maka Allah boleh mengadakan satu-satu ciptaan dan Allah boleh meniadakan satu-satu ciptaan. Harus pada akal. Akal menerimanya. Boleh Allah nak jadikan esok hujan, boleh Allah nak jadikan esok tak hujan, harus pada akal. Boleh Allah nak jadikan seseorang itu laki-laki, boleh. Allah nak jadikan seseorang itu perempuan pun boleh. Tanpa melihat kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala pada azali yang telah menentukan segala-galanya. Tak tengok tang tu lagi. Tengok tang pada diri tu saja. Anak ialah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak dia ada yang jantan laki dan dia ada yang perempuan betina contohnya. Maka kedua-dua pilihan itu sah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, haruslah. Maka anak sebagai laki-laki pun harus jaiz, anak sebagai perempuan pun jaiz, harus. Esok hujan pun harus, esok tak hujan pun harus, tanpa melihat kepada dia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab melihat kepada ketentuan Allah, dia telah diletakkan dengan pilihan yang tertentu lah. Esok hujan ke, esok tak hujan ke. Macam hari ni kita tahu lah hari ni hujan. Maka telah nyata pada kita ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menentukan bahawasanya hari ni hujan. Itu bab lain lah. Itu bab lain. Sebab dia telah masuk dengan campuran takdir dan ketentuan Allah. Tapi melihat kepada diri hujan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan melihat kepada hari ini dan juga esok sebagai
masa yang telah ditakdirkan oleh Allah, masa yang telah diciptakan oleh Allah, maka kedua-duanya harus. Maka dia masuk dalam perkara yang harus pada akal. Itu. Maka bila kita faham ketiga-tiga konsep ni, kita boleh letakkan daripada tangga yang betul lah. Tangga yang betulnya ialah wajib, harus dan mustahil. Sebab wajib perkara yang mesti sungguh, akal tak menerima ternafinya. Kemudian tangga yang kedua sepatutnya harus, perkara yang boleh sungguh dan boleh tidak sungguh. Boleh sungguh dan boleh ternafi. Kemudian barulah masuk dalam tangga yang ketiga, iaitu mustahil, perkara yang akal tidak menerima akan sungguhnya. Maksudnya akal tidak membenarkannya untuk diiyakan. Tapi sebab nak bila faham yang wajib, kita secara automatik ataupun secara mudahnya kita akan faham yang mustahil, maka diletakkan wajib, mustahil dan harus mengikut susunan. Kebanyakan kita lah dia akan susun lagu tu, wajib, mustahil dan harus. Kalau kita tengok tangga daripada tangga subut dan tangga intifa, mesti sungguh ataupun ternafinya, maka dia wajib, jaiz dan juga mustahil. Baik, maka ta'rif ini ta'rif yang lebih lebih tepat ataupun lebih sesuai dan lebih hampir dengan kefahaman berbanding dengan ta'rif yang lebih masyhur, iaitu ta'rif yang diberikan oleh Imam Sanusi rahimahullah. Imam Sanusi dalam matan Sanusiyah dia menyebutkan bahawasanya fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu, ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Perkara yang wajib ialah perkara yang tidak ditasawurkan, yang tidak dibenarkan pada akal akan tiadanya. Akan tiadanya. Satunya sebab dia meletakkan, mengkaitkan dengan tasawur pada akal lah. Ada beberapa kritikan ulama lah itulah. Tapi dia diberikan untuk memudahkan kefahaman kepada orang yang baru mula mengaji. Dan itu tarikh yang masyhur lah. Fal wajibu ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu wal mustahilu ma la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Wal jaizu ma yaqbaluhuma. Itu takrif yang lebih masyhur dan yang lebih biasa digunakan. Tapi takrif yang lebih tepat ialah takrif yang diberikan oleh Imam Dardir dalam risalah kita ni, dalam nazam kita. Sebab bila sebut kata wujud, perkara yang wajib ialah perkara yang tidak dibenarkan pada akal akan tiadanya. Maksudnya dia cuma khusus kepada benda yang ada saja. Sedangkan kita maklum dan kita sedar bahawasanya bukan semua benda ada. Ada perkara yang tidak mencapai pangkat ada dengan bahawa dia dapat dicerap dengan deria. Dia cuma terhenti setakat pangkat sungguh saja. Maksudnya akal mengiktibarkannya, dia panggil amrun i'tibari. Contoh macam pergerakan. Pergerakan dia bukan ada. Dia cuma sungguh. Akal kita menerima luruh contohnya. Luruh ataupun jatuh ialah satu perkara yang berada di atas kemudian ke bawah. Maka pergerakan tu kita tak dapat lihat. Yang kita dapat lihat ialah benda tu berpindah tempat daripada atas ke bawah. Maka pindahan yang lagu tu kita faham kata tu jatuh ataupun luruh. Maka dia bukan benda yang ada, dia benda yang sungguh saja. Terbalik sama juga. Pakai baju terbalik tu. Terbalik ke ada. Pakai baju terkalih. Terbalik ataupun terkalih. Yang dalam keluar, yang luar ke dalam. Maka sifat terbalik tu tak ada, cuma dia difahami oleh akal. Kita faham yang lagu tu, kalau pakai lagu tu yang sepatutnya duduk luar berada belah dalam, yang berada di dalam yang sepatutnya berada di dalam berada di belah luar, yang tu kita sebut sebagai beralih ataupun terbalik. Itu cuma difahami oleh akal saja. Yang tu dipanggil masuk dalam amrun i'tibari, bukan benda yang ada. Jadi takrif yang diberikan oleh Imam Sanusi rahimahullahu taala di takrif yang qusur, takrif yang tidak menghimpunkan keseluruhan maknanya. Maksudnya ada perkara yang sepatutnya masuk dalam kategori wajib tak masuk dengan takrif tu. Tapi dia masyhur sebab dia lebih mudah faham bagi orang yang baru mula belajar. Kita lebih menumpukan kepada benda yang kita boleh cerak, benda yang kita boleh dapat dengan deria kita untuk kita memudahkan kefahaman. Lepas tu barulah kita tambahkan dengan kefahaman-kefahaman yang seterusnya, barulah kita dapat makna yang sempurna. Ini Imam Dardir rahimahullah ta'ala terus memberikan makna yang tepat. Wajib ialah perkara yang tidak menerima ternafi. Maka masuklah sama ada benda tu ada dengan bahawa dia dapat dicerap dengan deria, mana-mana deria, ataupun dia cuma benda yang sungguh saja akal menerimanya. Contoh mudah kalau kita bagi dalam perbahasan sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat qidam, sifat sedia kala Allah, ataupun sifat baqa pun dia jugalah, ataupun sifat wahdaniyah dia juga, sifat asa Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan wujud, dia bukan ada. Tunggal, satu dan sebagainya dia bukan ada. Tapi dia diterima sebagai sifat oleh akal. Bila tidak dua, tidak berbilang, maka dia satu. Bila dia tidak ada permulaan, maka dia sedia kala.
Maka dia masuk dalam perkara yang sungguh, maknanya amrun i'tibari, perkara yang diterima pada akal tapi dia bukan perkara yang dicerak dengan deria kita. Maka ta'rif yang diberikan oleh Imam Dardir lebih tepat dan lebih menunjukkan kepada makna yang sebenar. Gitu. Baik, selesai. Kemudian dipecahkan pula lah perkara yang wajib, mustahil dan jaiz. Ada yang masuk dalam kategori perkara yang akal mampu mencerapnya, akal mampu mencernanya tanpa berhajat kepada fikir, tanpa berhajat kepada nazar, renung dan fikir. Maka yang ni dipanggil yang daruri, benda yang mudah. Benda yang mudah contohnya inilah anak lebih muda daripada ibunya. Ibunya lebih tua daripada anaknya. Itu akal sekaligus. Sekali datang maklumat tu akal terus menerimanya tanpa perlu dissect, tanpa perlu membedah kebenaran statement tersebut, kenyataan tersebut. Maka yang ni dipanggil benda yang daruri. Satu ialah sebahagian daripada dua. Maka akal terus terima. Tak kena fikir betul ke tak satu sebahagian tak payah. Maka dia masuk dalam perkara yang daruri, benda yang mudah. Maksudnya akal mencerna maklumat tersebut dengan mudah dan dengan segera akal boleh menghukumkan yang ni mesti. Dan ada juga perkara yang berhajat kepada fikir, berhajat kepada renungan, berhajat kepada pemerhatian yang lebih, berhajat kepada tilikan dan juga kajian yang lebih jauh untuk meletakkan ataupun untuk mendapatkan hukumnya. Maka yang ni dinamakan sebagai nazari. Contohnya satu itu sebahagian daripada satu itu sebahagian daripada 1/6 daripada 12. Jadi lebih payah. Satu ialah sebahagian daripada 1/6 daripada 12. Satu itu ialah 1/6 daripada 12 itu. Satu ialah 1/6 daripada 12. 1/6 daripada 12 2. Jadi satu itu sebahagian daripadanya. Jadi dia akal dapat maklumat tu, akal kena fikir dulu. Lepas tu barulah akal dapat menentukan betul satu ialah sebahagian daripada 1/6 daripada 12. Sebab 1/6 daripada 12 itu 2. Dan sebahagian daripada 2 itu 1. Maka yang ni, yang jenis lagu ni, dia wajib. Akhirnya akal akan dapat juga keputusan dia. Dan keputusan dia adalah wajib mestilah. Dia bukan satu benda yang salah, satu benda yang tepat. Hakikatnya memang lagu tu. Cuma akal perlukan kepada pemerhatian yang lebih. Yang jenis lagu ni nama dia nazari. Nama dia nazari. Maka wajib itu ada wajib yang daruri, yang mudah untuk dicerna oleh akal, dan ada wajib yang nazari, yang perlukan kepada pemerhatian yang lebih. Macam tu juga dengan mustahil, ada yang daruri secara mudahnya. Dapat katakan bahawasanya benda ni karut, benda ni mengarut, benda ni mustahil. Dan ada yang berhajat kepada pemerhatian yang lebih untuk mengatakan benda ni tak patut jadi lagu ni, benda ni tak boleh jadi macam ni. Maka yang tu namanya mustahil yang nazari. Yang jaiz juga sama, ada jaiz yang daruri yang mudah, dan ada jaiz yang nazari, yang berhajat kepada pemerhatian yang lebih. Itu. Maka yang dibincangkan dalam ilmu akidah ialah perkara-perkara yang nazari. Sebab tu dia berhajat kepada dalil. Macam yang kita bincangkan dalam kelas-kelas yang sebelum ni, yang dinamakan sebagai ma'rifah itu ialah keyakinan terhadap sesuatu yang berasaskan kepada dalil. Keyakinan itu mesti bersandarkan kepada dalil. Sebab isu-isu ataupun perkara-perkara yang dijadikan sebagai akidah ialah perkara-perkara yang nazari, perkara-perkara yang berhajat kepada pemerhatian dan juga fikiran yang lebih. Pemerhatian yang lebih. Contoh bila kita kata Allah Ta'ala itu mustahil ada dua Tuhan. Mustahil Tuhan itu berbilang-bilang. Maka dia berhajat kepada satu susunan maklumat ataupun satu timbangan pemikiran yang lebih kompleks untuk dapatkan bahawasanya dia mustahil. Sebab sekali tengok mungkin harus. Apa masalahnya Tuhan ni buat benda ni, Tuhan ni buat benda ni, Tuhan ni buat langit, Tuhan ni buat bumi, Tuhan ni jaga siang, Tuhan ni jaga malam dan sebagainya, contoh. Maka akal kita secara asalnya ataupun secara spontannya boleh jadi terima. Tapi bila difikirkan dengan lebih dalam, bila dia direnung dengan lebih lanjut, maka akal kita akan menafikan benda tu. Sebab kewujudan dua Tuhan akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada menyelesaikannya, dan akan mengurangkan kemuliaan dan juga kesempurnaan Tuhan itu sendiri. Maka lepas pada tu barulah akal kita hukum mustahil Tuhan itu berbilang-bilang,
wajib dan mesti Tuhan itu bersifat dengan esa, wahdaniyah. Maka yang ni perkara yang daruri, benda yang nazari, benda yang berhajat kepada timbangan dan juga dalil-dalil dan juga hujah untuk meletakkan keputusan ke atasnya. Jadi kebanyakan perkara selain daripada yang sabit pada zat Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan perkara itu masuk dalam kategori yang harus pada akal. Maksudnya benda yang boleh pada akal menerimanya, walaupun benda tu tak ada secara realiti, tapi akal kita masih lagi boleh menerimanya. Manusia dengan 8 kepala, seorang manusia dengan 8 kepala, tak ada, terus cari tak ada, tapi akal kita menerimanya. Maksudnya kepala tu harus, 8 kepala tu benda yang masih lagi di bawah takluk kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dia makhluk Tuhan lagi. Maka Allah boleh membuatnya, Allah boleh mengadakannya. Maka dia masuk dalam perkara yang harus, walaupun dia tak ada. Di dunia kita lautan daripada emas, bukan lautan daripada air, lautan daripada emas contohnya, tak ada, tapi dia perkara yang harus pada akal. Ular yang berkaki 5 contohnya, kaki 4 tahan kira, dia tak ular yang kaki 5. Tak ada secara realiti, secara wukuk, secara kewujudan ni memang tak ada, tapi akal kita menerimanya boleh. Maka dia masuk dalam perkara yang harus, walaupun benda tu tak ada. Maka dia tak macam makna mustahil yang akal langsung tak terima, dan dia tak macam makna yang wajib. Maksudnya yang wajib akal pasti menerimanya. Jadi lautan daripada emas itu bukan benda yang akal tak terima, cuma kita tak pernah jumpa. Ular berkaki 5 tu bukan akal tak terima, kita tak pernah jumpa. Dan seterusnya lah, seorang perempuan beranak kembar 80 contohnya, benda tu harus pada akal, tapi tak ada. Maka dia masih lagi duduk dalam perkara yang harus. Maka perkara yang harus ni juzuk-juzuk dia sangat banyak lah, juz'i dia sangat banyak. Selagi mana dia diterima oleh akal, akal membenarkannya, walaupun dia tidak ada, dia masuk dalam kategori yang harus. Sebab tu diperlukan kita memikir dan kita faham makna wajib, mustahil dan harus dengan lebih jelas. Makna yang wajib maksudnya akal tak terima langsung, kata dia tak ada, akal langsung tidak menerima, ternafinya. Dan makna yang mustahil maksudnya akal langsung tidak menerima kesungguhannya. Dan makna yang harus ialah akal menerima akan kebolehannya dan ketidakbolehannya. Jadi kita kena jelas bab tu dulu, kena jelas bab tu bagi cerak dulu, baru kita boleh letak bagi elok. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah dalam satu nas kitab dia disebut, siapa yang tak memahami hukum akal maka dia tak berakal, dan dia boleh menjadi sebab kepada kekufuran, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Sanusi rahimahullah dalam mukadimah dia. Antara sebab-sebab kufur dan bid'ah ialah jahil tentang hukum akal. Sebab kejahilan tentang hukum akal ni bagi setengah orang, dia menafikan mukjizat bagi Rasul. Dia menafikan mukjizat bagi Rasul. Mana mungkin air boleh terkeluar daripada celah-celah jari seorang manusia. Dia anggap mana mungkin tu masuk dalam kategori mustahil. Maka kufur, sebab mengingkarkan mukjizat yang sabit dengan hadis yang sahih. Mana mungkin seseorang berada dalam api dan tidak terbakar langsung, maka dia kufur. Kalam tu kalam yang kufur, dan yang mengatakan sebegitu, sekiranya dia mengiktikadkan sebegitu, maka dia kafir, sebab dia menafikan mukjizat yang sabit dengan nas Quran dan seterusnya. Jadi kita kena asingkan bagi elok lah yang mana yang harus, yang mana yang mustahil, yang mana yang wajib pada akal. Yang mana kebanyakan perkara yang difikirkan, khususnya perkara yang berada di dunia ni secara khususnya, kebanyakannya berada dalam kategori perkara yang harus pada akal, walaupun dia tak ada, walaupun tak pernah nampak depan mata kita dan sebagainya. Bukit yang bergantung pada awan, bukit yang digantungkan pada awan, dia bukan duduk di bumi, dia gantung pada awan. Contohnya lah matahari yang berada dalam lautan, contohnya dia bukan benda yang kita nampak, bukan benda yang ada pun. Sebab mustahil, kita katakanlah secara logiknya, kita kata matahari itu panas, duduk layak, mesti ayak tu habis lah. Jadi tak mungkin berada dalam lautan. Tak mungkin pada kita, tak mungkin pada adat, tapi akal kita menerimanya. Matahari dirinya tu yang panas dan sebagainya berada dalam air dan sebagainya, dia harus pada akal, gitu. Jadi dia kena
letak bagi elok pembahagian tu. Saya kita tengok ni. Baik. Kemudian bila kita dah faham bagi elok makna wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal, dan kita dah faham bahawasanya kebanyakan yang berada di dunia ini masuk dalam kategori perkara yang harus pada akal tanpa melihat kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya secara spesifik, maka kita boleh faham juga bahawasanya setiap perkara yang dihukumkan dengan adat, benda tu wajib pada adat ke, mustahil pada adat ke, harus pada adat ke, semua tu berada dalam perkara yang harus pada akal. Dia wajib pada adat. Contohnya jatuh daripada bumbung bangunan setinggi 20 tingkat. Wajib pada adatnya mati ya. Hancur badan lah, wajib pada adat. Tapi dia masih lagi harus pada akal. Tu apa nama? Pisau yang tajam contohnya. Gagal untuk memutuskan tali rapia contohnya, dia mustahil pada adat lah. Pisau tu tajam, tali rapia yang rapuh tu tak boleh putus dengan pisau yang tajam tu, mustahil pada adat, tapi dia harus pada akal. Dia harus pada akal. Macam tu juga dengan perkara-perkara yang harus pada akal lah. Makan sepinggan kenyang, makan 2 pinggan kenyang, makan 3 pinggan tak kenyang dan sebagainya, benda tu harus pada adat dan dia harus pada akal. Maka semua hukum-hukum adat yang dibincangkan dalam sebelum ni, yang kita pernah sentuh sebelum ni sikit-sikit, maka semuanya berada dalam kategori perkara yang harus pada akal. Macam tu juga yang kita sebutkan tadi, bila mana dia ditakdirkan, dia telah diletakkan secara spesifik dengan dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia wajib bila dilihat daripada sudut tu, tapi dia masih lagi berada dalam perkara yang harus pada akal. Contohnya hidup dan mati seseorang. Hidup dan mati merupakan perkara yang harus pada akal. Kita terima pada akal kita seseorang yang hidup dan tak mati-mati, dan kita terima pada akal kita seseorang itu mati pada masa yang tidak tertentu lah, masa bila-bila pun. Tapi datang janjian daripada Allah Subhanahu Wa Taala contohnya, yang menyebutkan bahawa setiap yang bernyawa, setiap yang memiliki roh akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti merasai mati. Maka janjian tersebut meletakkan perkara yang harus pada akal itu menjadi wajib dengan janjian syarak. Kita juga mengakal, kita juga menerima manusia dengan apa sifat sekalipun masuk dalam syurga Allah walaupun dia kafir, akal kita terima. Tapi datang janjian syarak mengatakan mustahil orang yang kafir dengan Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam syurga Allah. Dia harus pada akal tapi telah dihalang dengan janjian daripada syarak. Maka ketika melihat dia dengan maklumat tambahan daripada syarak, maka dia mustahil. Tapi dia masih lagi tidak menafikan bahawasanya asalnya dia harus pada akal. Asalnya dia harus pada akal. Macam tu juga dengan bila mana kita masukkan takdir Allah yang tadilah. Esok belum tentu hujan tak hujan. Kita melihat kepada semata-mata makna hujan dan makna esok, harus kedua-duanya. Esok boleh hujan, esok boleh hujan. Esok, contohlah kita katakan andainya dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala esok hujan, maka jadi wajib lah. Wajib itu sebab dia telah ditentukan oleh Allah. Kerana akal kita ataupun kita tidak menerima, mustahil lah kita katakan bahawasanya sesuatu yang berlaku di luar daripada ketentuan Tuhan. Maka dia jadi wajib dengan sebab takdir Allah. Wajib dengan sebab itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang telah ditentukan sejak azali. Esok akan jadi macam yang ditentukan oleh Allah, tapi tidak ternafi, tidak menafikan bahawasanya dia masih lagi berada dalam kategori perkara yang harus pada akal. Jadi kena letak bagi betul. Letak bagi betul. Ada perkara yang memang wajib pada akal, ada perkara yang memang harus pada akal, dan ada perkara yang memang mustahil pada akal. Jadi kena pastikan benda tu duduk pada kefahaman yang betul. Jangan campur antara satu sama lain. Soalan, saya pernah dengar sains kata kalau kita keluar ke angkasa, kiraan masa jadi lain. Jadi jika sang ayah pergi ke angkasa lepas yang jauh daripada bumi, lalu apabila pulang dia melihat anaknya sudah tua. Ini macam yang kita tengok dalam filem lah. Dan memang teori sainsnya lagu tu. Teori sainsnya lagu tu. Tapi kenapa ambil teori? Tak apalah. Tak apa.
Soalan saya, ni baru soalan atas mukadimah. Adakah kenyataan yang kata anak mustahil akal lebih tua daripada bapaknya yang masih sah? Dia kena kita faham. Dia kena faham apa yang kita maksudkan dengan lebih tua. Lebih tua maksudnya lebih terdahulu wujudnya. Lebih terdahulu wujudnya. Dia bukan lebih berusia ataupun lebih lama hidup. Tak, lebih terdahulu ada. Di sebuah tua dan muda kita letak maknanya adanya sebelum daripada ada yang kedua. Ada yang pertama sebelum daripada ada yang kedua. Maka yang kedua tu akan jadi muda, yang ada pertama tu akan jadi tua. Maknanya akan jadi lagu tu. Tanpa melihat kepada perubahan dimensi masa dan sebagainya, kalau betul teori tu. Kalau betul teori tu. Tanpa melihat kepada makna ataupun melihat kepada betul ataupun tidak teori tersebut, bila kita letakkan makna sesuatu yang kita maksudkan dengan tua ialah yang ada dulu daripada yang kedua. Dia panggil qidam zamani. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab disebut qadim zamani. Dia ada dahulu daripada ada yang kedua. Maka kembali pada asal balik lah. Anak dengan pak, siapa ada dulu? Dia bukan kira siapa hidup lebih lama tak, siapa ada dulu. Maka melihat kepada siapa ada dulu, kekal dengan hukum yang sama lah. Bapa lebih tua daripada anaknya. Maksudnya bapa ada dulu, barulah ada anaknya. Ni kembali pada perbincangan masa. Perbincangan masa ni satu benda yang besar. Dibincangkan lebih-lebih lagi secara khusus dalam ilmu makulat. Dalam makulatul mata. Makulat mata. Nah, tengok perbincangannya boleh buka dalam Kifayatus Sa'i. Syarah bagi Maqulat Suja'i yang dikarang oleh Syekh Sa'id Fudah. Bukan tengok dalam, tengok pada mukaddimah depan dia. Mukaddimah syarah depan dia sebelum masuk perbincangan ni. Syekh Sa'id Fudah ada menyebutkan tentang problem ataupun tentang masalah masa ni. Boleh tak mendahului masa? Boleh tak kembali pada masa yang lepas dan sebagainya. Panjang cerita dia, secara kesimpulannya mengikut kita punya hukum akal tanpa melihat kepada teori kuantum dan tak. Teori kuantum kebanyakannya akan menyimpang dengan hukum akal yang biasa. Dan fizik kuantum dia berbeza hukumnya dengan fizik yang asal ni. Fizik yang dipanggil apa? Fizik klasik. Memang beza terus. Boleh wujud dua benda, satu benda pada dua masa, dua tempat dan sebagainya. Itu semua teori. Semua teori. Dan juga dia berlawanan dengan kefahaman kita secara hissi. Itu perbincangan lain lah, perbincangan lain. Cuma dalam sudut masa ni dia ada perbincangan yang menarik lah. Dalam masalah masa ni, boleh tak kita langkah ke depan, pi ke masa depan, dan boleh tak kita pi ke masa belakang. Dalam teori sains barat secara umum dia akan patah kepada dua teori asas yang membenarkan. Teori yang membenarkan kita boleh langkah ke masa depan dan kita patah balik ke masa belakang. Dia akan berkitar atas dua teori. Satunya teori butterfly effect. Butterfly effect ni maksudnya benda yang kita buat di masa depan ataupun di masa belakang, dia akan mengubah masa sekarang. Sebab tu dia ada alternate dimension dan sebagainya, dunia parallel world, dunia paralel dan sebagainya. Ini masuk Marvel lah, masuk Iron Man apa semua tu lah. Tapi dia asal pada teori tu lah. Butterfly effect maksudnya benda yang kita buat masa akan datang dan ataupun benda yang kita buat pada masa terdahulu, dia akan mengubah masa sekarang. Satu. Kemudian teori asas yang kedua dia panggil river stream teori, aliran sungai. Maksudnya apa sekalipun yang kita buat pada masa dahulu, yang kita ubah pada masa dahulu ataupun yang kita ubah pada masa akan datang, dia tak akan mengubah aliran masa sekarang. Yang masa sekarang dia akan jadi macam tu juga. Benda yang kita buat dulu tak akan mengubah yang masa depan. Yang kita telah ubah lah. Maksudnya kita sekarang, kita pergi ke kemarin dulu untuk mengelakkan benda yang jadi hari ini jadi. Kalau ikut teori yang kedua ni, dia kata tetap akan jadi macam mana yang jadi hari ni. Dia kata ni asalnya lah. Banyak lagi lah teori, tapi kebanyakan teori akan berpaksikan kepada teori ni. Sama ada dia boleh berubah ataupun dia tak boleh berubah. Ni teori. Dalam kefahaman Islam, benda tu tak dibincangkan. Sebab apa tak dibincangkan? Sebab kita punya kefahaman tentang masa berbeza dengan kefahaman barat tentang masa. Kefahaman barat tentang masa dia sesuatu yang ada. Sebab tu kita sebut tentang benda tersebut dengan relung masa. Masa dianggap sebagai terowong. Satu dia panggil timeline. Itu bahasa timeline tu, satu garis masa. Ini tengok dalam teori Einstein lah.
space space time continuum tu, teori masa. Maksudnya kita dalam masa yang sejajar, maka ada kemungkinan untuk kita bend, kita lengkungkan masa untuk pergi ke depan tanpa lalu lengkungan tersebut, ataupun ke belakang tanpa lalu lengkungan tersebut. Dan benda tu mustahil pada akal. Mengikut kita punya tradisi pengajian Islam kita, makulat Islam kita, ilmu aqliyah Islam kita, dia mustahil pada akal. Sebab dia membawa kepada wujudnya satu orang yang ada pada dua masa. Satu, sebelum tu lagi, masa dalam pandangan dalam pendapat ulama kita ialah dia bukan benda yang ada. Maka ni berbeza dengan pandangan barat. Masa yang dimaksudkan dalam ilmu Islam, zaman dan sebagainya, dia merupakan tambatan di antara perjalanan bulan ataupun matahari dengan kejadian yang berada di bumi. Dia tambatan. Maksudnya dia kefahaman masa bagi kita, hang nak mai waktu bila, aku mai waktu lohong. Tu masa. Mana ada lohong? Lohong ialah masa-masa zuhur, ialah gelincirnya matahari daripada tengah langit, macam yang kita bincang dalam kitab fiqh lah. Maka gelincirnya matahari pada waktu gelincirnya matahari daripada tengah langit, maka masa tu yang kita maksudkan untuk kita sampai, untuk kita mai ke tempat yang dijanjikan. Maka tu masa dalam kefahaman Islam. Dia bukan benda yang ada, dia bukan satu garis sejajar yang mana kita berada dalamnya. Jadi secara pegangan muslimnya, kita tidak berada dalam relung masa. Sebaliknya, masa tersebut ialah sesuatu yang difahami oleh akal kita dengan mengikat satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Kita ikatkan kejadian kita, kedatangan kita dengan gelincirnya matahari di tengah langit. Itu masa. Kita ikatkan siang itu dengan adanya matahari pada siang, pada langit. Dan kita ikat malam tu bila mana terbenamnya matahari. Jadi kita ikat je. Terbenam matahari kita panggil malam, terbit matahari kita panggil siang. Dia bukan benda yang ada. Itu. Kita ada konsep go to the future ataupun back to the past dalam Islam, ada. Bukan tak ada, tapi dengan makna yang tersendiri dalam Quran dan dalam hadis. Pergi ke masa depan, dia boleh digambarkan macam mana peristiwa Uzair yang tidur, dan juga peristiwa Ashabul Kahfi yang tidur. Maksudnya mereka lalu masa tu, cuma masa tersebut tidak mengubah mereka, tak jadi makin tua dan sebagainya lah, kalau ikut dalam cerita Uzair. Dan dalam Quran ada benda tu, keldai yang tinggal tulang belulang, buah yang tidak pernah yang tak rosak. Maksudnya Allah kekalkan kesegaran buah tu selama dalam tempoh 100 tahun, kita kata. Maka tu konsep pergi ke masa depan dalam Islam. Sebenarnya benda tu ada. Macam dalam Ashabul Kahfi, Allah bolak-balikkan badan mereka dan Allah jauhkan mereka daripada pancaran matahari untuk mengekalkan tubuh badan mereka supaya tak reput dan sebagainya, dan tak rosak dan sebagainya. Mereka lena. Maksudnya mereka tidak sedar tentang perjalanan ataupun peristiwa yang berlaku secara harian, sampailah masa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah masukkan balik kesedaran, Allah hidupkan balik mereka. Tu konsep pergi ke masa depan yang ada dalam Islam. Konsep patah balik ke belakang, boleh tengok dalam hadis cerita tentang Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk mengembalikan matahari sebab tak ada sembahyang. Dalam Khandaq pun ada cerita tu, dalam satu peristiwa balik pada perang yang lain pun ada cerita tu. Balik pada satu perang, sahabat-sahabat terlena semua termasuk dengan Nabi, tak sedap matahari naik, tak ada subuh. Maka Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk benamkan balik matahari supaya dapat balik waktu subuh tu. Maka matahari terbenam dan naik balik, timbul balik fajar shadiq, subuh. Tu kembali ke masa belakang, tapi masa jalan depan, masa belakang. Macam juga dalam perang Khandaq kot. Dalam perang Khandaq, Sayyidina Umar sibuk dalam peperangan, tak ada mayang sak. Nabi pun sama, sibuk dengan urusan peperangan, tak ada mayang sak. Maka Nabi berdoa kepada Allah untuk menimbulkan semula matahari supaya sempat mayang sak. Baginda SAW dan Sayyidina Umar, matahari naik, sempat mayang sak, tu benar. Maka ni balik ke masa belakang, tapi masa masih jalan ke depan. Sebab tu kita kata dalam kita punya kefahaman kita, masa ialah ikatan, tambatan di antara satu peristiwa dengan satu peristiwa yang lain. Satu peristiwa tersebut kita biasanya diletakkan dengan pergerakan matahari, dengan peristiwa yang kita sedang lalui. Maka itu yang dimaksudkan dengan masa. Jadi benda-benda teori dan sebagainya ni, daripada teori fizik sekalipun, dia dinafikan. Sebab masa tak ada. Kalau masa ada, maksudnya
10 tahun lagi law ni ada dah. Kita boleh happy, kita kata esok contohnya. Boleh jam, boleh lompat ke masa esok contohnya. Maksudnya esok dah ada, tidak nak lompat pergi je dah. Maksudnya matahari yang sepatutnya naik esok telah naik dah sekarang ni. Dan kita yang ada pada esok bukan kita yang ada pada sekarang. Kalau tidak nak pergi ke depan je dah. Macam tu juga dengan yang belakang. Benda yang kita dah buat, dia masih lagi ada wujud. Dunia tu masih lagi wujud. Sebab tu kita boleh patah balik ke belakang. Kalau tidak, macam mana boleh timbul teori kita boleh patah balik ke belakang kalau benda tu dah tak ada. Dalam Islam kita tak ada. Yang ada sekarang hal sekarang. Az-zaman al-azminah salah satun, madi wal hal wal mustaqbal. Benda yang dah lepas, maksudnya benda yang dah habis. Benda yang sekarang, masa yang kita ada sekarang, dan masa yang akan datang yang masih lagi belum ada. Ni kefahaman daripada sudut ulum aqliyah yang ada dalam kita punya tradisi Islam kita. Jadi konsep barat tentang pergi ke masa depan ataupun balik ke masa belakang, dia tidak diterima dalam Islam. Kita ada konsep kita sendiri yang telah dibuktikan dalam Quran dan juga dalam hadis. Ada konsep tu ada, tapi bukan dengan kefahaman yang disebutkan dalam barat. Lebih-lebih lagi bukan macam dalam yang tunjukkan dalam filem. Ada tu filem, tak tahu filem apa dah, tak ingat nama dia. Itu lagi gila. Dia asalnya dia laki, asalnya dia perempuan. Kemudian hormon lakinya banyak, dia jadi laki. Asalnya dia perempuan. Lepas tu dia ada terima benda apa tah yang boleh menyebabkan dia boleh patah balik ke belakang dan sebagainya. Dia pergi mengorak diri dia yang dulu. Dia yang sekarang ni laki, pergi mengorak dia yang dulu perempuan. Dulu mengorak. Dan terbit anak. Anak tu dia. Dialah pak, dialah mak, dialah anak. Itu lagi gila. Tapi boleh kita boleh bedah lah benda tu untuk kita bandingkan dengan pengajian dan juga kefahaman kita. Macam lah Terminator dan sebagainya semua. Dia boleh patah balik ke belakang dengan makna belakang tu masih lagi ada. Pas benda yang dah berlalu tu masih lagi wujud. Maksudnya kita masih lagi kekal dalam satu jajaran masa yang masih lagi ada. Jajaran masa, kita kata jajaran masa ni ya. Kita duduk di sini sekarang ni, duduk tengah-tengah, ni masa akan datang, ni masa sebelum. Maksudnya masa sebelum ni kita duduk sini sekarang ni, masa sebelum ni masih lagi wujud. Sebab kalau tak wujud, macam mana kita boleh balik ke belakang? Dan kita di tengah ni, kita boleh pergi ke masa depan. Sebab masa depan dah ada sekarang ni, dan benda tu mustahil pada akal. Akal tak terima benda tu. Teori yang macam tu dan hasil daripada teori tu ngarut. Akal tak terima benda tu. Ni mencabar. Kita perlukan kepada pengajian makulat, khususnya makulat ain, makulat mata, dan kefahaman tentang masa, kefahaman tentang zaman indal Asy'ariyah dan sebagainya. Dia ada kitab khusus terbaini lah, mafhumi zaman indal Asy'ariyah. Ada kitab tu. Cari kitab tu, kalau jumpa, cari beli baca. Power kita punya ulum aqliyah kita mencapai tahap yang tinggi lah. Maksudnya ulama Asy'ariyah kita dah letakkan standard yang tinggi, dah bahas habis dah bab tu. Letak pada awal. Maksudnya untuk menimbulkan kemungkinan boleh merentasi masa atau tidak, kena faham dulu makna masa apa. Dan makna masa, mafhum masa dalam kefahaman Islam, dia bukan benda yang ada. Bahasa yang kita pakai sekarang menunjukkan kepada makna ada. Kita pakai relung masa, kita pakai timeline, garis masa dan sebagainya. Di sekadar penggunaan bahasa ialah, bukan kita yang i'tiqad lagu tu. Sebab masa pada kefahaman kita ialah tambatan satu perkara dengan satu peristiwa. Itu masa. Itu yang dimaksudkan dengan masa. Dan jam dan apa semua ni cuma menunjukkan kepadanya saja sebagai satu penunjuk. Dia bukan ada pun. Hatta nombor tak ada. Nombornya tu tulisan dia. Nombor 2 dan sebagainya ni 2 buah buku contohnya. Mana ada 2? Ni buku dan buku. Dia ambil ikhtibari benda yang diterima pada akal. Benda yang cuma akal terima, ni 2. Kalau macam ni 1. Kalau macam ni 2. Mana 2? Tak ada. Tulisan 2 tu tulisan simbol ke atas kefahaman 2 tu lah. Dan seterusnya. Ni satu pengajian khusus dalam ilmu makulat. Tentang benda apa, arat apa yang wujud,
arad apa yang tidak wujud. Arad apa yang ada, maksudnya yang boleh dicerap dengan deria, dan apa arad, apa sifat yang cuma didapat dengan akal tapi tak wujud di dunia nyata. Pembincangan yang lebih tinggi lah, lebih jauh. Gitu. Habis. Dia boleh bedah lah, kita boleh bedah filem lah. Jadi kalau kita ada maklumat tu, bila kita tengok filem-filem yang macam tu, dia menguji akal kita. Mudah ya. Benda tu mudah ya. Faham elok masa tu apa? Faham elok apa yang menyebabkan kefahaman masa pada sisi ulama kita macam mana, dan kefahaman masa pada aliran barat macam mana, dan bandingkan di antara dua tu. Segala teori yang dibina atas kefahaman masa pada fahaman barat, ditelah pun ditolak dengan kefahaman masa terhadap kefahaman ataupun pemahaman terhadap masa seperti mana yang difaham oleh ulama kita. Itu mudah saja. Jadi secara ringkasnya, pergi ke masa depan ataupun ke masa belakang tu mustahil pada akal. Mustahil pada akal. Melainkan dengan makna yang khusus seperti mana yang ditunjukkan dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi. Bukan tak ada, ada. Tapi itu makna yang lain, bukan macam teori barat. Itu. Wallahu a'lam. Selesailah baik, selesai. Balik ke dalam kita punya perbincangan kita. Maka perkara yang wajib dan perkara yang mustahil dan perkara yang harus pada akal ini, macam yang kita sebut tadi, dia li zatih, dia fi zatih. Dia melihat hanya pada dirinya, melihat hanya kepada benda tu saja tanpa melihat kepada unsur maklumat tambahan yang lain ke atasnya. Sebab bila melihat kepada unsur tambahan yang lain ke atasnya, dia berubah hukumnya. Dan perubahan hukum tu dimasuk dalam satu seolah dipakaikan dengan baju yang lain sajalah. Orang tu kulit gelap contohnya, tu yang asalnya, kemudian pakai baju putih. Maka tambahan hukum yang seterusnya itu seolah baju putih yang dipakaikan ke atas badannya yang gelap tu saja. Dia kekal dengan badan yang gelap, badan tak ubah jadi putih. Cuma diberikan pakaian baru yang berbeza warnanya dengan warna kulit badannya. Macam tu jugalah. Hidup contohnya merupakan satu perkara yang harus pada akal. Harus Allah mengekalkan hidup seseorang sampai bila-bila, dan harus Allah mematikan. Itu secara umum. Kemudian datang dalil syarak mengatakan setiap yang bernyawa pasti mati. Maka diberikan pakaian baru kepada dia. Adakah hilang keharusan asalnya? Tak hilang. Sebab itu disebutkan oleh ulama kita wajib syar'i yang aridi, perkara yang mesti seperti mana yang disebutkan pada syarak yang baru datang. Wajib syar'i yang aridi tidak menafikan harus zati, tidak menafikan hukum harus yang asal. Macam tu juga bila mana Allah spesifikkan seseorang tu, kita ambil atas makna yang spesifik. Allah spesifikkan seseorang tu dihidup sampai esok 12:1 minit. Maka 12:2 minit confirm mati ya, wajib mati. Walaupun pada hukum akal ni dia boleh hidup 12:2 minit tu, tapi telah ditentukan oleh Allah 12:1 minit dia mati. Maka 12:2 minit tu dia bukan lagi orang yang hidup. Maka ni juga pakaian baru yang diletakkan untuknya. Pakaian baru yang diletakkan ke atas makna hidup pada awalnya. Makna hidup pada awal merupakan satu perkara yang harus pada akal. Akal menerima seseorang yang hidup tu, sesuatu yang hidup tu boleh hidup selama-lamanya. Akal juga menerima bahawa dia boleh mati bila-bila masa. Tu sesuatu yang harus. Datang janjian syarak mengatakan wajib mati bagi setiap yang bernyawa. Hatta malaikat maut pun mati. Sabitlah hadis Nabi. Maka tu janjian syarak tersebut disebut sebagai hukum syar'i yang aridi. Hukum syar'i, hukum yang datang daripada syarak, hukum yang kita terima daripada syarak, yang ardi, yang baru datang. Itu. Kemudian ada tu satu folder lah, satu perbincangan. Kemudian melihat daripada sudut yang lain juga, melihat kepada takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada ilmu Allah. Maka tu juga satu tajuk yang lain yang masih lagi berhubung kait dengan perkara yang harus pada asalnya. Panggil harus zati. Perkara yang jaiz zati, perkara yang harus melihat kepada dirinya saja. Maka hukum akal yang kita bincangkan ini sama ada yang wajib pada akal, yang mustahil pada akal, ataupun yang harus pada akal, dia zati. Dia melihat hanya pada dirinya tanpa melihat daripada sudut yang lain dengan campuran maklumat yang lain ke atasnya. Campuran maklumat yang lain akan memberikan hukum yang lain kepada dia, tapi masih lagi tidak menafikan ataupun tidak menghilangkan status aslinya sebagai sama ada dia wajib pada akal, dia mustahil pada akal, ataupun dia harus pada akal. Dah selesai. Ni perhati-perhati tengoklah, renung-renung tengok dia punya makna dia. Bukan semua benda yang kita katakan mesti itu pada akal. Kadang-kadang mesti kita tu pada syarak. Kadang-kadang mesti kita tu pada adat.
Bukan semua benda yang mustahil yang kita sebut sebagai mustahil itu mustahil pada akal. Kadang-kadang dan kebiasaannya dia mustahil pada adat. Maka setiap perkara yang wajib pada adat, mustahil pada adat dan harus pada adat, semuanya berada dalam perkara yang harus pada akal. Tengok situ. Jadi setiap misal kita perlu jelaskan satu-satu lah. Wallahu a'lam. Kemudian katanya summa alaman bi anna hadzal alama ay ma siwallahi al-aliyyil alimah min ghairi syakkin hadithun muftaqiru li'annahu qama bihi taghayyuru huduthuhu wujuduhu ba'da al-adam wa didduhu huwal musamma bil qidam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini soalan dalam tu lah. Betul? Tak ada soalan ni lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhalas salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما رك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.